أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selamanya sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi izin oleh Allah Taala untuk sama-sama kita menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu ini menjadi asbab, menjadi bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sentiasa dalam redha dan rahmat Allah Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada siri kali ini kita bicara daripada kuliah takmir bagi daerah Kelang bagi surau Haji Hamdani Kampung Bukit Kapar, yang insya-Allah seperti biasa kita akan membacakan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'il Bahrain karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani rahimahullah. Dan pada siri kali ini kita akan membicarakan berkenaan dengan tajuk solat sunnah. Jadi bagi yang ada kitab boleh rujuk tajuk solat sunnah. Jadi sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi rahmat, diberi kefahaman, kekuatan dan istiqamah untuk kita mengamalkan ilmu ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rzuqna hidayatan as-shawab sidqan fil qaul ikhlasan fil niyati wal a'mal. Baik, jadi dalam ibadah kita ini, khususnya dalam salat itu, yang pertama adanya salat fardu. Adanya salat fardu ataupun salat yang diwajibkan. Itu termasuk dalam rukun Islam yang 5, iaitu salat 5 waktu. Akan tetapi juga ada suatu amalan, iaitu amalan bahagian daripada salat itu yang mana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu salat sunnah. Salat sunnah ini dalam arti kata yang kita buat secara tatawwu', secara sukarela. Macam kita lah, contohnya kita kerja kan, kewajipan kita mencari rezeki. Kita datang ke tempat kerja, kita kerja daripada, contohnya kita kerja office hour daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang, itu kewajipan kita. Akan tetapi sekiranya kita nak kerja lebih masa daripada itu, ataupun kita nak buat satu kerja yang bukan kerja kita dengan niat untuk membantu syarikat kita, membantu kawan-kawan kita, maka itu dinamakan sebagai tatawwu' ataupun secara sukarela. Begitulah solat sunnah. Bahkan solat sunnah ini menjadi suatu perkara yang cukup baik, yang mana kita ittiba', kita ikut kepada perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja kita mendapat pahala secara sukarela kita laksanakan, akan tetapi solat sunnah ini juga bertepatan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tentu pasti bila mana kita ittiba', kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara sunnah sekalipun, maka pahalanya adalah besar, ganjarannya cukup hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi solat ada yang fardu, yang wajib, dan ada solat dipanggil sebagai solat sunnah. Dan solat sunnah itu dibahagi kepada ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama iaitu tidak sunnah kita berjamaah. Maksudnya solat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Yang kedua, solat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Jadi solat sunnah itu pertama bahagiannya apa tadi? Iaitu tidak disunatkan berjamaah. Yang kedua, disunnahkan berjamaah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita kata solat sunnah, bila kita kata solat sunnah ini juga ada jenisnya.
Ada jenisnya. Pertama dipanggil sebagai solat sunnah saja. Solat sunnah. Sunat, mustahab. Ya. Solat yang disunnahkan kita laksanakan, sunnah biasa. Yang kedua dipanggil sebagai sunnah muakkadah. Bila kata muakkadah ni, ya, solat sunat yang sangat-sangat dituntut. Solat sunat yang sangat-sangat dituntut. Ada solat sunat yang tidak dituntut, ada yang solat sunat dituntut. Itu namanya sunnah dan juga sunnah muakkadah. Baik. Jadi dalam pembahagian tadi, solat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, ada yang disebut sebagai solat sunnah yang muakkadah. Dalam tidak sunat berjamaah itu ada yang muakkadah. Ada yang muakkadah. Ada juga yang tidak sunat berjamaah itu juga muakkad. Ada yang muakkadah, dan juga ada yang tidak muakkadah. Tidak muakkad. Baik, pertama kita nak sebutkan dulu tentang solat sunat rawatib muakkad. Solat sunat rawatib muakkad. Jadi ini termasuk di dalam bahagian solat sunat yang tidak disunnahkan berjamaah. Solat sunat rawatib ni apa Ustaz? Iaitu solat sunnah selepas dan sebelum fardu, ataupun dipanggil sebagai solat sunnah qabliyah dan juga ba'diyah. Jadi qabliyah dan ba'diyah ini tidak disunnahkan berjamaah. Apa pula solat sunnah berjamaah, nanti kita akan terangkan selepas ini. Jadi solat sunat berjamaah, solat sunat tidak berjamaah ini, maknanya solat sunat secara munfarid bersendirian. Jadi ada bilangan rakaatnya yang muakkadah dan juga ghairu muakkadah, tidak muakkad. Maknanya yang dituntut berapa rakaat sebenarnya dan yang tidak dituntut berapa rakaat. Apa beza muakkad dan ghairu muakkad? Bila muakkad ni maknanya kita buat itu sangat-sangat dituntutlah untuk kita buat. Dan juga tidak muakkad itu maknanya tidak ditekan untuk kita buat, tetapi sunnah. Kalau kita buat dapat pahala. Dan sebagai ulama mengatakan muakkadah ini adalah menghampiri kepada wajib. Tapi tidak wajib tapi dituntut. Sangat-sangat dituntut kerana besar dia punya pahala, masya-Allah. Baik, apakah solat sunat rawatib yang muakkad? Pertama iaitu 2 rakaat qabliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum tu dipanggil qabliyah. Bila kata selepas dipanggil ba'diyah. Qabliyah sebelum, ba'diyah selepas. Ada setengah yang tidak tahu apa solat sunat rawatib. Ini makna rawatib itu, rawatib itu jamak kepada ratib. Perkara yang didawamkan, diteruskan, dibiasakan. Yakni kebiasaannya seseorang bila nak melaksanakan solat fardu, maka antara kebiasaannya dilakukan sebelumnya solat sunnah. Itu dipanggil rawatib. Solat sunnah qabliyah, dan selepasnya itu, selepas solat fardu dilakukan solat sunnah, maka dipanggil sebagai ba'diyah. Kerana itu kedua-dua solat sunnah itu dipanggil apa? Rawatib. Rawatib yang melazimi solat fardu, iaitu 2 rakaat sebelum solat subuh, solat fardu subuh. Ini disebut di dalam hadis Nabi SAW tentang ganjaran solat sunnah qabliyah subuh. Raka'ataini, kata Nabi SAW, raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita solat sunat subuh ni, sebenarnya kita lah orang kaya. Qabliyah subuh ni, kita lah orang paling kaya di dunia. Maka ulama mengatakan siapa yang solat sunat qabliyah subuh sahaja, pahalanya mendapat dunia dan seisinya berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Apatah lagi kalau kita solat subuh. Solat subuh ni lagi-lagi berjamaah, masya-Allah, pahalanya lebih lagi. Pahalanya lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi sebab itu jaga solat subuh, solat fardu subuh. Dapat qabliyahnya, alhamdulillah. Dapat subuh berjamaah, alhamdulillah.
Dalam riwayat dikatakan siapa yang solat subuh berjamaah fahuwa fi dhimmatillah, dia di dalam jagaan Allah Taala. Jadi jangan main-main dengan orang yang orang yang jaga solat subuh berjamaah. Jadi dia di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jagaan bagaimana itu terserah Allah. Jagaan daripada penyakit, daripada wabak, jagaan daripada Allahumma salli ala kesulitan hidup, jagaan daripada musuh, jagaan daripada jin dan syaitan, maka itu semuanya di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, kita usaha untuk lakukan solat sunnah qabliyah subuh dan juga solat fardu subuh berjamaah. Baik, kita pergi seterusnya solat sunnah rawatib yang muakkad, iaitu 2 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Juga dituntut 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat selepasnya ba'diyah zuhur, itu juga dituntut. Jadi zuhur ini muakkadnya atau muakkadahnya 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Itu bagi salat fardu zuhur. Dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2 rakaat qabla al-maghrib. Dua rakaat ba'da al-maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib ataupun ba'diyah maghrib, itu hukumnya sunnah muakkadah, 2 rakaat. Dan juga yang seterusnya 2 rakaat ba'da qabla al-isya, sebelum isya, 2 rakaat sebelum isya, itu hukumnya muakkadah. Hukumnya muakkadah. Dan juga salat witir selepas Aisyah. Salat witir selepas Aisyah. Ini menurut apa yang disebut dalam kitab ini. Iaitu salat witir selepas Aisyah. Witir maknanya 1 atau 3 rakaat. Maka kalau kita campur jadi berapa? 3 campur 2. Selepas Aisyah campur 2 lagi selepas maghrib. Sudah berapa? Makanya sudah Allahumma salli ala Muhammad sudah 7. Sudah 7. Campur 2 selepas zuhur, campur 2 sebelum zuhur, sudah 4. 7 campur 4 sudah 11. Campur lagi 2 rakaat sebelum subuh, iaitu sudah menjadi 13 rakaat. Ini antara salat sunnah, dipanggil salat sunnah rawatib yang muakkadah. Sebagai ulama, kalau kita lihat dalam kitab-kitab lain dalam mazhab Syafi'i juga menyebutkan ba'dal maghrib, itu 2 rakaat ba'dal maghrib, ditambah lagi 2 rakaat qablal asri, sebelum asar. 2 rakaat sebelum asar itu juga termasuk di dalam muakkadah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu termasuk di dalam salat sunnah yang muakkadah. Jadi salat sunnah rawatib ini dia tidak disunahkan berjamaah, tetapi muakkadah dituntut untuk kita lakukan secara munfarid, secara berseorangan. Ini kita dah sebutkan tadi ada 6. Ada 6 yang muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya, 2 rakaat ba'dal maghrib, sesudah maghrib, dan 2 rakaat selepas Isya. Dan juga yang keenam adalah salat witir ba'dal Isya, itu hukumnya muakkadah. Baik, itu satu bahagian. Selesai. Iaitu salat sunnah rawatib yang tidak disunahkan berjamaah. Baik, kemudian hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian kita pergi kepada salat sunat rawatib yang ghairu muakkad, yang tidak muakkad. Yang tidak muakkad, dia rawatib juga tetapi sebagai satu tambahan. Kalau kita buat, ada pahala dan ganjarannya tersendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita akan sebutkan tentang solat sunat rawatib yang ghairu muakkadah, yang tidak muakkadah. Yang pertama adalah 2 rakaat tambahan sebelum solat zuhur. Jadi menjadikan solat sunnah qabla zuhur ni 4 rakaat. Jadi kita boleh tambah. Kita tengok dalam apa yang muakkad tadi 2 rakaat. Jadi kita boleh tambah lagi 2. Kenapa nak tambah lagi, Ustaz? 2 tu pun dah banyak Ustaz. Nanti kita nak solat zuhur 4 rakaat. Di sini menunjukkan rahmat Allah Taala.
ya, yang kalau kita lihat setiap daripada rakaat-rakaat ini mempunyai kelebihan. Dia disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 4 rakaat qabliyah zuhur itu, ya, muakkadahnya 2 dan tidak muakkadnya 2. Kalau kita boleh buat 4, alhamdulillah. Yang mana disebut dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat sebelum zuhur itu menjadi bara'atu minan nar. Menjadi apa? Pelepas daripada api neraka Allah Taala. Tengok solat zuhur 4 rakaat. Kita buat qabliyah 4. Ya. Dan nanti ada lagi 2 rakaat. Tambahan 4 rakaat selepas zuhur. Maknanya 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat fardu, 4 rakaat ba'diyah menjadikan 12 rakaat. Jadi orang yang sembahyang begini, masya-Allah, ganjarannya apa dia? Bara'atun minan nar. Solat sunnah itu mampu melepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tak nak rebut peluang ni? Kan? Kita tengok suatu amalan yang kita nampak macam meletihkan, akan tetapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama tadi 2 rakaat qabliyah zuhur, ya, maknanya ditambah jadi 4 rakaat. Campur muakkad atau muakkadah jadi 4 rakaat. Dan juga yang kedua adalah 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Menjadikan ba'diyah zuhur asalnya 2 rakaat tetapi menjadi 4. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga adalah 4 rakaat. 4 rakaat qabla al-asri, iaitu sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar memang dituntut, ya. Tadi kita sebut 2 rakaat. Tetapi kalau kita tambah lagi menjadi 4. Jadi tambahan itu adalah ghairu muakkad. Tidak diberatkan. Tetapi kalau nak buat, alhamdulillah, kerana ada, ya, ganjarannya di sisi disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang salat 4 rakaat, ya, maknanya qabliyah asar, maka dia termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rahimahullah, Allah Taala merahmatinya. Itu disebut dalam hadis, dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tadi 4 rakaat sebelum asar, kemudian yang kelima 2 rakaat yang ringkas qabla al-maghrib, sebelum salat fardu maghrib. 2 rakaat. Menjadikan salat qabliyah maghrib itu 2 dan ba'diyah maghrib itu 2, ya. Jadi dikatakan 2 rakaat yang ringkas ini adalah sekiranya waktu itu masih ada. Jadi waktu maghrib ini pendek. Ya, kalau kita dah datang masjid, kita datang waktu azan, selepas azan kita terus solat sunnah, okeylah. Sebab maghrib tu pendek. Tetapi kalau kita datang, ya, orang sedang solat sunnah, dan kebiasaannya bila kita datang tu dalam keadaan kita dah tak sempat dah, maka teruskan saja dengan fardu maghrib. Ulama mengatakan orang yang solat fardu maghrib, dia mendapat sekali pahala apa dia? Pahala qabliyah maghrib tadi. Untunglah ustaz. Untunglah dia dapat ustaz pahala, ya. Tetapi untung lagi orang yang mengerjakannya. Tu kena bezakan tu. Ya, bila kita kerjakan, pahala yang berbeza. Bila kita dapat, ya, sekali rangkum dengan qabliyah maghrib tadi tanpa kita melakukannya, itu juga pahala yang berbeza. Seperti orang yang baca Quran, satu Al-Quran, dia baca satu per satu daripada Bismillahirrahmanirrahim, surah Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu setiap hurufnya ada pahala-pahala yang tersendiri. Berbeza dengan orang mendapat pahala jumlah pahala sekaligus, ya. Dalam bahasa kita panggil sekali gedebuk lah. Pahala sekali banyak, ya. Kita baca Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas 3 kali kita baca, dapat pahala seperti membaca satu Quran. Itu berbeza dengan orang yang baca daripada mula sehingga akhir. Jangan kita samakan, ya. Jadi orang yang baca Quran daripada awal sampai akhir ada pahalanya khas, dan bila dia khatam Quran ada pahala khas. Sama dengan orang yang membaca Qul huwallah surah Ikhlas 3 kali, dapat pahala apa? Pahala seperti mana dia membaca satu Al-Quran. Itu beza. Sebab tu kadang-kadang, ya, kita pun nak ngelak juga, kita malas nak baca Quran banyak-banyak, kita baca 3 kali Qul huwallahu ahad. Itu dia dapat pahala 1 kali Al-Quran.
ya, tetapi tidak mendapat pahala seperti orang yang membaca harfan biharfin, satu pada satu huruf, ya, daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas, itu lebih banyak dia punya pahalanya. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, bagaimana pula dengan orang yang pada hari Jumaat? Ya. Jadi bila hari Jumaat, ya, Jumaat seperti mana Zuhur dari segi solat sunat rawatibnya, muakkadnya dan tidak muakkadnya sama hukumnya. Jadi kalau kita nak niatkan Jumaat pun tidak menjadi masalah. Jadi qabliyah Jumaah seperti contoh. Ya, tapi waktunya sangat pendek kerana kita nak berhadapan dengan khutbah. Baik, bagaimanakah niatnya? Bagaimanakah solat sunat subuh itu niatnya, bagaimana kita nak niat? Jadi qabliyah subuh usalli, ya, sunnatas subhi qabliyatan. Usalli sunnatas subhi qabliyatan lillahi ta'ala. Jadi kalau salat sunnah yang dia tidak ada ba'diyahnya, maka ulama mengatakan memadai ataupun tidak wajib menyebut qabliyah, sebab ba'diyah tu tak ada. Jadi seperti solat subuh contohnya, memadai kita solat, memadai kita niat usalli sunnatas subhi rak'ataini, sebab dia tak ada ba'diyah. Jadi memadai solat sunat subuh 2 rakaat. Jadi mafhum, difahami. Jadi selesai. Bagaimana solat sunat zuhur? Solat sunat zuhur ada qabliyah dan ba'diyah, maka hendaklah disebut dalam niat. Niat ni maksudnya lintasan hati, yang niat bahasa Melayu itu. Ya. Sebab dalam kita berniat, baik solat fardu, solat sunnah itu dia ada pembahagian dia. Dia ada al-qasdu, dia ada qasad, dia ada ta'arud dan juga dia ada ta'yin. Ya. Baik, al-qasdu itu adalah usalli. Kita nak solat fardu, usalli. Ya, mesti. Kemudian ada dipanggil ta'arud, iaitu membezakan antara fardu dan juga sunnah. Ini mesti. Sebab tu kita tak solat sunnah, kita kena ada ta'arudnya. Ya. Dan juga Allah SWT yang ketiga dalam solat fardu, dia ada ta'yin, dia ada penentuan. Solat sunnah apa? Solat sunnah zuhur, solat sunnah asar, minta maaf, solat sunnah subuh tadi, ya. Solat sunnah asar qabliyah. Ya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila ada solat sunnah yang qabliyah dan ba'diyah, maka hendaklah ditentukan. Solat sunnah rawatib yang mempunyai qabliyah dan ba'diyah, maka wajiblah menyebut. Maknanya dalam niatnya kena dia menyebut. Sebab apa? Dia ada qabliyah dan ba'diyah. Yang ada qabliyah dan ba'diyah ni, ya, seperti solat zuhur, seperti solat maghrib, dan juga seperti solat Aisyah. Itu saja. Subuh dan asar hanya ada qabliyah saja, maka memadai kita niat usalli sunnatas subhi rak'ataini ataupun usalli sunnatal asri rak'ataini, maka difahami itu adalah solat sunnah bagi dua solat tersebut. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana solat sunnah qabliyah zuhur? Usalli sunnatal zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatal zuhri ba'diyatan. Usalli sunnatal zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala sunnah. Tapi menyebut qabliyatan, ba'diyatan itu mesti diniatkan, mesti dilintaskan. Apakah hukum kita menjamakkan? Bolehkah Ustaz saya gabung kedua-duanya, antara qabliyah dan ba'diyah? Hukumnya harus. Ya. Hukumnya harus menghimpunkan sunnah qabliyah yang muakkad dengan tidak muakkad, ya, dalam satu takbir. Satu takbir, satu salam dan satu tasyahud ataupun dua tasyahud. Maksudnya dua dalam satu tahiyat ataupun dua tahiyat. Yang lebih afdal menceraikannya dengan takbir. Maknanya kita buat 2 rakaat, 2 rakaat itu paling afdal. Jadi 2 rakaat pertama qabliyah zuhur, kita tahu dah yang ni adalah muakkad, selesai. Ada masa lagi, masa yang panjang, mungkin imam agak lewat sedikit menunaikan solat fardu, kita tambah lagi 2. Kita tambah lagi 2 qabliyah sebagai contoh. Maka itu yang paling afdal, menceraikan antara dua solat ataupun memisahkannya. Begitu juga harus menjamakkan sunnah ba'diyah yang muakkad. Jadi muakkad
dengan yang tidak muakkad, sama seperti tadi. Harus hukumnya menceraikan. Dan juga harus menghimpunkan sunnah qabliyah dan ba'diyah yang muakkad dan tidak muakkad dalam satu takbir. Yang dilakukan setelah solat fardu. Jadi syaratnya nak gabung ni selepas solat fardu. Contohnya memang tak ada, tadi memang tak sempat buat. Jadi solat rawatib ni dia punya kelebihannya boleh dilakukan. Sama ada kita nak qada dia pun boleh, ya, ataupun kita nak buat dalam waktu yang masih berbaki, seperti solatnya selepas fardu zuhur tadi. Ada masa yang berbaki, contohnya kita tak ada buat apa-apa aktiviti, ataupun waktu tu memang waktu kita rehat, kita ganti rehat kita dengan menggantikan solat sunnah qabliyah tadi dibawa selepas solat fardu tadi. Jadi hukumnya adalah harus menjamakkannya. Kita gabung sekali qabliyah dan ba'diyah, 4 rakaat campur 4, jadi menjadi berapa? Menjadilah 8. Apa hukumnya? Hukumnya harus. Daripada kita buat benda tidak faedah, baik kita isi dengan solat sunnah. Macam mana niatnya kita nak jamak ini? Mudah saja, nawaitu, ataupun kita usalli 8 rakaatin, saja aku sembahyang 8 rakaat. Sunnatadz zuhri, sunnat zuhur, qabliyata wal ba'diyata. Saja aku solat zuhur, ya, 8 rakaat sunnah. Aku sembahyang sunnah lah, maknanya sembahyang sunnah zuhur. Jangan sembahyang zuhur 8 rakaat, tak ada. Sembahyang sunnah zuhur 8 rakaatin sunnatadz zuhri sunnatadz zuhri al-qabliyata wal ba'diyata. Kalau bahasa Arabnya saya tak hafal lah Ustaz. Tak apalah, bahasa Melayu. Usalli 8 rakaat. Sahaja aku sembahyang 8 rakaat. 8 rakaatin. Kalau 3 rakaat, 3 rakaatin. Kalau 8, 8 rakaatin. Kalau 4, 4 rakaat. Dia beza di situ. Jadi 8 rakaat, 8 rakaatin. Ni kalau tuan-tuan nak buat lah. Kalau payah, sembahyang saja 2, 2, 2, 2, selesai. Ataupun sembahyang 4, 4, selesai. Ni kalau nak jamak, kita kata bukannya adalah harus. Saja nak cuba kan, kita tak pernah cuba. Jadi sembahyang 8 rakaat. Sembahyang 8 rakaat dipisah-pisahkan, ataupun dengan satu salam, ataupun dengan apa? Dengan 2 salam. Hanya 4 rakaat. Wal ba'diyata. Saja aku sembahyang sunat zuhur 8 rakaat, qabliyah ba'diyah kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Selesai. Yang itulah dipanggil solat sunat rawatib yang muakkadah dan juga ghairu muakkadah. Yang muakkadah ada berapa tadi? Ada 6. Yang tidak muakkadah ada 5. Kita nak sambung lagi tentang solat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Ini kita bincang tentang solat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Itu salat sunat rawatib. Dan insya-Allah pada siri yang akan datang nanti kita akan terangkan tentang solat sunnah berjamaah. Apakah solat sunnah yang disunnahkan berjamaah itu? Insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang, ya. Ada solat witir, ada solat duha, solat awwabin, ini termasuk dalam solat sunnah rawatib yang lain, solat sunnah yang kita panggil mengiringi solat fardu yang seperti tadi selepas isyak. Nanti selepas subuh ada lagi namanya solat isyraq, ada lagi solat duha. Jadi ada yang berjamaah, ada yang tidak disunahkan berjamaah. Yang tidak disunahkan berjamaah nanti antaranya solat sunat tadi qabliyah ba'diyah, kemudian solat witir, solat duha, itu semuanya munfarid, dibuat secara berseorangan. Dan nanti kita akan masuk pada solat sunnah yang digalakkan berjamaah, seperti apa? Solat hari raya, solat tarawih dan sebagainya. Baik, jadi sekadar itu dulu, insya-Allah kita akan sambung nanti dalam siri yang seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang baik tangan daripada Allah, kurang lemah hina, kekurangan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.